Assalamualaikum, anda bersama Mutolai. Dalam video kali ini kami berada di Kuala Lumpur bagi menyaksikan pelancaran rasmi dua model baru tawaran Suzuki Malaysia, iaitu first dekat depan korang ni Suzuki V-Strom 800DE. Jadi inilah dia Suzuki V-Strom 800DE, antara satu daripada dua model tawaran terbaru Suzuki Malaysia. Model ni sebenarnya dah pun membuat pelancaran global pada November tahun lalu di EICMA. Jadi waktu tu kita dah tengok dengan lebih jelas lah model ni. Cumanya selepas 7-8 bulan barulah masuk dekat pasaran Malaysia. Jadi apa yang baru, apa yang menarik tentang model ni, sebenarnya segalanya menarik, segalanya best. Sebab apa? Ini adalah model serba baru yang diperkenalkan Suzuki. Serba baru bukan hanya design, tapi di bahagian nadi dia, di bahagian enjin. Sebab apa? Model ni dikuasakan enjin parallel twin 776cc double overhead cam 4 valve yang menghasilkan 82 horsepower pada 8,500 rpm dan juga 78 Nm torque pada 6,800 rpm. Enjin ni adalah enjin serba baru. Enjin pertamanya, enjin jenis parallel twin yang digunakan pakai pada keluarga V-Strom yang sebelum ni guna V-twin. Jadi diorang dah beralih kepada parallel twin. Sebab apa parallel twin? Sebabnya parallel twin ni dia lebih compact. Selain lebih compact, enjin tu juga lebih mudah untuk dihasilkan. Sebabnya dia punya cylinder head, dia punya pipe exhaust, semuanya selari. Jadi tak ada banyak sangat benda yang diorang perlu buat. Jadi sebab itulah diorang beralih kepada enjin parallel twin. Sebenarnya semua model dah mula pengeluar dah mula beralih ke parallel twin, sebabnya mudah dihasilkan, lebih murah, okey. Kos untuk dihasilkan itu tidak terlalu tinggi berbanding enjin lain yang kena adjust dia punya cylinder head, dia punya pipe exhaust dan sebagainya. Jadi sebab itulah mereka beralih kepada enjin ni. Selain daripada itu juga, enjin ni juga bertindak sebagai stress member chassis steel yang ada pada V-Strom ni. Chassis steel dia, chassis baru. Dan yang bestnya, bahagian subframe ni, subframe jenis bolt on. Jadi misal kata sebab motor ni dibina untuk off-road, jadi kalau jatuh, kalau satu frame, subframe atau chassis main patah, korang hanya perlu ganti satu lah, tak perlu nak ganti semua. Itu antara kelebihan pakai bolt on subframe dan frame ni. Selain daripada itu juga, di bahagian enjin tu ada satu ciri yang mana cukup menarik, perlu saya ceritakan. Sebabnya Suzuki patternkan teknologi ni yang Suzuki gelar sebagai Suzuki Cross Balancer. Jadi apa tu Suzuki Cross Balancer? Fungsi dia, di dalam bahagian silinder tu ada dua balancer yang diletakkan pada tahap 90 darjah pada silinder head tu. Jadi fungsi balancer ni dia pastikan dia menyerap getaran enjin, jadi enjin tu bergerak atau beroperasi dengan lebih smooth lah. Jadi pada saya itu antara salah satu ciri yang sangat-sangat menarik, especially pada motosikal jenis adventure macam ni. Pada sebab itulah tak heranlah Suzuki patternkan teknologi Suzuki Cross Balancer ni, sebab dia membawa satu impact yang sangat-sangat besar, terutamanya pada tahap vibration engine. Jadi seterusnya kita beralih kepada bahagian elektronik. Motor ni datang dengan pelbagai ciri elektronik yang moden. Memang itu salah satu daripada langkah terbaru daripada Suzuki untuk cuba menyaingi model-model keluaran pengeluar lain. First, kita ada, of course, yang biasanya kita ada ABS, kita ada riding modes. Ada 3 riding mode pada model ni, A, B dan C. Kita juga ada mode yang sesuai untuk penggunaan off-road yang kita panggil sebagai gravel mode. Gravel mode ni sebenarnya adalah mode yang diperkenalkan pada V-Strom 1050DE. Jadi diorang ambil mode tu dan bawa pada V-Strom 800DE ni. Jadi disebabkan itulah V-Strom 800DE ni memang cukup sesuai untuk penggunaan off-road. Di bahagian depan juga kita ada rim 21 inci dipadankan dengan tayar Dunlop Trail Max Mixture, tayar yang sesuai untuk penggunaan jalan raya dan juga light off-road. Kalau nak proper off-road, korang perlu tukar ke tayar yang Nobi yang lebih tebal lah. Okay, selain daripada itu juga package suspension kita ada fork adjustable Showa, rebound damping compression. Sama juga di belakang, monoshock yang korang ada dial dekat tepi ni untuk adjustkan dia punya rebound damping dan sebagainya. Itu salah satu ciri premium yang membezakan V-Strom 800DE dan dengan adik kembar dia GSX-8S. Seterusnya kita ada juga panometer 5 inci. Panometer ni adalah TFT LCD. Memang design dia atau rekaan dia lebih kurang sama yang ada pada Suzuki GSX S1000 GT. Beza dia, GSX S1000 GT menawarkan fungsi mobile connectivity, tapi pada sini dia tak ada fungsi tu. Tapi rekaan, warna dan sebagainya memang nampak sama, nampak moden, memang nampak sangat-sangat cantik. Saya memang suka bila Suzuki beralih daripada LCD yang warna hitam putih tu kepada TFT LCD ni lah. Memang dia nampak lebih nice, lebih moden, lebih cantik. Jadi lain daripada itu juga
ciri-ciri lain yang korang boleh nampak kat sini, kita ada handguard, kita ada handlebar yang agak menegak, kita ada windscreen. Kat depan ni adjustable, tapi bukan adjustable dengan menggunakan tuli ke apakah. Korang kena adjust dengan skru dan sebagainya. Tapi secara standard korang perhatikan dia punya windscreen ni agak pendek lah. Jadi saya rasa the moment pembeli beli motor ni, memang benda pertama yang korang akan tukar adalah windshield dia supaya agak lebih tinggi. Sebab bila korang touring dan sebagainya, korang perlukan windshield lebih tinggi untuk elakkan daripada rintangan angin yang kuat lah. Okey, dari segi brake pula, korang dapat caliper brake depan jenis 2 piston yang dipadankan dengan cakra brake 310mm. Kat belakang pula korang dapat brake 1 piston saja dengan caliper cakra brake 260mm, tak silap saya. Betul lah tu. Okey, jadi kenapa bukan 4 piston depan dan 2 piston belakang, hanya bergantung pada 2 piston depan dan juga 1 piston belakang? Sebabnya ini adalah motor adventure. Jadi korang tak perlukan grip yang terlampau mencengkam seperti korang bawa motor-motosikal yang agresif seperti sports naked, superbike dan sebagainya. Jadi dengan caliper brake 2 piston saja di depan berkembar dah cukup untuk melakukan tugas yang sangat-sangat baik. Sebabnya korang perlukan sedikit sliding, tak terlampau mencengkam. Sebab kalau mencengkam dalam off-road memang cari naas lah jawapan dia. Okey, jadi saya dah cerita banyak sangat pasal model ni. Mesti korang nak tahu juga, tak ada kekurangan ke? Ada sebenarnya. Pada Vistron 800DE ni ada 2 benda yang tak ada. Yang pertamanya saya cakap di awal video tadi, model ni tak ada mobile connectivity daripada skrin TFT dia. Tapi ada satu lagi benda ciri yang tak ada pada model ni yang saya rasa macam rugilah. Apa dia? Fungsi cruise control. Jadi model ni tak ada fungsi cruise control walaupun datang dengan tangki 20 liter, design adventure, touring dan sebagainya. Tapi pada saya mungkin ialah fungsi cruise control ni tak pernah ada pun dulu kan. Jadi kita semua jenis full blast throttle je. Jadi dengan bantuan throttle assist dan sebagainya, saya rasa korang tak ada masalah lah untuk bawa motor ni untuk pergi ride jauh. Jadi saya dah cerita banyak dah ni. Mesti korang nak tahu harga dia kan. Jadi menurut pihak Suzuki Malaysia, Suzuki Vistron 800DE ni ditawarkan pada harga pengenalan RM60,800. Bila saya cakap harga pengenalan, harga ni hanya untuk 50 pembeli pertama sahaja. Jadi lepas tu mungkin akan ada sedikit kenaikan lah, mungkin tak banyak lah. Okey, jadi kalau untuk korang kat luar sana yang berminat mencari sebuah motosikal adventure middleweight, mampu milik, memang inilah antara pilihan yang korang boleh pertimbangkan. Jadi macam biasa, itu sajalah saya berceritakan tentang Suzuki Vistron 800DE ni. Macam biasa, untuk maklumat terperinci korang boleh lari laman web motomyo.net. Kat situ ada lebih banyak info kalau saya tertinggal, tapi insyaAllah saya dah ceritakan semuanya. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Tugas saya dah berakhir. Jadi itu saja. Assalamualaikum.